Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih izinkan kita untuk terus hirup nikmat kehidupan, dan tuan-tuan yang dapat sampai awal ke masjid ni suatu nikmat. Saya ni kena minta izin bos nak keluar awal sikit sebab waktu masuk awal, so nak tak nak saya terpaksa bergerak awal. Betul petang ni pun ada program yang lain. Tapi begitulah kehidupan, tuan-tuan sekalian. Dia tidak semudah yang kita sangka. Sebab inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita mudah kecewa dalam kehidupan. Sebab kita menyangkakan Allah Ta'ala sayang dengan cara Allah Ta'ala bagi kesenangan semata-mata. Silap. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian dan Allah Ta'ala bagi kesukaran, itu juga tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebab tu kita kena faham konsep kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang hari ini orang selalu sebut berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir, istilah baru. Ya. Dulu orang kata beriman dengan qada qadar. Dia nak bagi sikit cantik kan, berdamai dengan takdir. Baik. Tengah hari ini saya nak sama-sama kita lihat satu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam juzuk yang ke-15 sebelum daripada suratul Kahfi yang biasa kita baca, iaitu suratul Isra. Dalam suratul Isra ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita berkaitan dengan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Dan dalam suratul Isra ini juga Allah Subhanahu wa taala cerita pasal kehancuran yang akan berlaku terhadap Zionis, Yahudi, Israel. Saya terpaksa sebut tiga istilah ni yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Baik. Dan menariknya suratul Isra ini, kalau tuan-tuan ada apps dekat phone, tuan-tuan akan buka apps dekat phone, dekat atas dia akan tulis suratul Isra, betul? Tetapi dalam satu pandangan yang lain, sebenarnya suratul Isra ini juga dikenali sebagai surah Bani Israel. Ya, surah Bani Israel. Baik, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala memulakan dengan Allah Ta'ala bertasbih, mensucikan Allah, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi SAW pada waktu malam. Kita tahu cerita Isra' dan Mi'raj ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni maknanya, Aqsa maknanya jauh. Aqsa ni maknanya sesuatu yang jauh. Aqsa ni means jauh. Orang Arab dahulu, Masjidil Aqsa ataupun kawasan sekitar Masjidil Aqsa among the tempat yang paling jauh yang pernah mereka reach. Sampai bila mana mereka buat misi dagang. Mereka berdagang, maka Masjidil Aqsa antara poin yang paling jauh yang mereka pernah sampai. Maka sebab itu digelar sebagai Masjidil Aqsa. Baik, Allah Ta'ala gambarkan Masjidil Aqsa ini allazi barakna haulah, yang Allah Ta'ala berkati kelilingnya. Ya, makna bukan saja Masjid Aqsa itu berkat, kelilingnya juga berkat. Makna bumi Palestin itu suatu bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja pilih tajuk ni sebab kita masih lagi dalam kehangatan. Kan dia berkata ustaz, tapi tajuk lain ustaz tak peka dengan situasi semasa. Baik, linuriyahu min ayatina, untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah Taala nyatakan innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala ini maha mendengar lagi maha melihat. Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi, surah ini juga dikenali sebagai surah Bani Israel, ya, yang mana kalau kita tengok dalam tafsir, antara tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Syekh Tahir Ibn Ashur, dia kata apa? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman para tabi'in, surah ini well known as surah Bani Israel.
well known as surah Bani Israel. Pada zaman mereka menamakan surah ini surah Bani Israel. Macam orang Melayu lah, orang Melayu kadang-kadang dia ada nama surah tapi dipanggil surah Al-Insyirah, dia tak tahu. Surah Al-Nashrah dia tahu. Kan? Baca suratul Ikhlas dia pening kejap 3 saat. Qul huwallah. Okey. So begitulah, kadang-kadang ada setengah surah ni yang ada nama-nama ni yang berbeza. Tabbat Siada, orang Melayu pakai surah Tabbat Siada. Ada orang panggil suratul Masad, ada orang panggil surah Al-Lahab. Penamaan-penamaan ini tuan-tuan, maka ini suatu yang biasa dalam disiplin ilmu. Baik. Dan ada sahabat yang nama dia Abdullah ibn Mas'ud, yang mana Abdullah ibn Mas'ud ini terkenal sebagai antara pakar rujuk dalam bidang Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat. Juga menyatakan bahawasanya dalam satu riwayat disebut apa? Surah Bani Israel, iaitu suratul Isra, suratul Kahfi, surah Maryam, surah Taha, suratul Anbiya adalah antara surah-surah yang paling awal diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut surah-surah ini juga ibarat perkara yang paling berharga kepada aku, kata Abdullah ibn Mas'ud. Maka jelas generasi terdahulu menyebut surah ini dengan surah Bani Israel. Baik. Tuan-tuan, kenapa dia dibuka dengan kisah agung Isra' dan juga Mi'raj, tapi lepas itu terutamanya pada ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima Allah Ta'ala cerita tentang the ending of Bani Israel ini. Baik. Sebelum kita pergi deep, saya tak tahu saya sempat habiskan tak apalah, at least dia jadi kita punya exercise akademik, balik kita baca. Baik, ada beberapa kalimah-kalimah ataupun istilah yang perlu kita faham. Antaranya istilah Israel, istilah Bani Israel, istilah Yahudi dan juga istilah Zionis. Baik. Yang pertama Israel. Kalimah Israel ini merupakan nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dia suatu bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew yang maksudnya ialah Abdullah. Tuan-tuan kalau tengok Israel, Ismail, mereka daripada yang sama, iaitu Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub merupakan cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalimah Israel maknanya hamba Allah, yang merujuk kepada Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, Bani Israel. Bani Israel, kita mungkin dulu belajar sejarah, ada Bani Hashim, kan? Bani Abdul Muttalib. Saya ni tok saya nama Hashim. Jadi WhatsApp grup keluarga kami ni grup Bani Hashim. Mengaku Arab padahal Melayu totok, orang Perak, Kuala, Kangsong, kan? Tapi mengaku Bani Israel, Bani Hashim. So Bani Israel merujuk kepada jalur keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Maka sebab Bani, iaitu anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Kita pun tahu dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf ada 12 orang adik-beradik. 12 orang. Kita tahu kisah mereka bagaimana. Maka Bani Israel ini merujuk kepada asal usul keturunan yang pertama, dan juga asal usul dari sudut mereka ini beragama dengan agama apa? Beragama dengan agama tauhid. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW pada awal-awal Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah, geng-geng ni wujud tak di Madinah? Geng-geng ni wujud. Tapi waktu itu komunikasi Nabi dengan mereka, Nabi bagi mereka Bani Israel. Sal Bani Israel. Kenapa? Sebab nak jentik hati mereka. You are among those descendant daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Come with us. Ilahukum wahid, Tuhan kita hakikatnya sama, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bila mana mereka mulai menunjukkan penentangan, maka Allah Ta'ala mulai memanggil mereka dengan nama Yahudi. Memanggil mereka dengan nama Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka juga kadang-kadang mendakwa Nabi Ibrahim itu sebagai Yahudi. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakinna hanifan musliman. Mereka dakwa bahawasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Dah. Sebab kalau mereka kaitkan mereka sebagai Bani Israel, mana mungkin atuk mereka duduk kat bawah?
Maka sebab itu almarhum Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi dalam satu kitab dia yang dia tulis, tajuk dia As-Syakhsiyah Al-Yahudiyah fil Quran, dia lebih kurang tajuk dia watak-watak Yahudi dalam Al-Quran. Dia kurang senang dengan istilah Israel yang kita guna sekarang, sebab Israel ini nama Nabi. Zionis menggunakan nama Israel itu sebagai negara haram yang mereka duduk, dan seolah-olah mereka meletakkan ianya sebagai suatu pengesahan, ini bukan main-main ni, kami letak nama Nabi ni. Hakikatnya mereka menipu kita, sedangkan tak ada kaitan pun antara Israel, Bani Israel dengan perangai Yahudi, apatah lagi dengan Zionis yang mereka anuti sekarang. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok Yahudi, secara prinsipnya mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deep inside ada pula gerakan Zionisme yang berasaskan kepada nasionalis. Sebab tu kita akan tengok di negara haram Israel, ada kelompok-kelompok Yahudi yang tak setuju dengan apa yang dibuat sekarang, sebab jalur perjuangan mereka berbeza, but still mereka itu kita panggilkan sebagai kelompok-kelompok Yahudi. Baik, saya tak nak bahas panjang. Baik, kalau kita lihat ayat keempat dan juga ayat yang kelima surah Bani Israel ini, Allah Subhanahu wa taala merujuk apa? Allah Taala menyebut ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah Taala menyebut wa qadayna. Kalau tengok terjemahan pelbagai, qadayna ni ada yang menyatakan kami telah menyatakan, means qada ni makna menetapkan. Apa dia? Kepada Bani Israel fil kitab. Apa dia? Allah Ta'ala tetapkan, la tufsidunna fil ard, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi ini sebanyak 2 kali. Setengah-setengah terjemahan meletakkan ada bracket, bumi Palestin itu for sure mereka akan lakukan kerosakan marratain, 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan berlaku sombong, angkuh dengan melampau. Allah Ta'ala sebut lama dah. Sebab tu kadang-kadang dalam apa-apa isu yang berlaku, satu perkara yang kita kena ambil perhatian ialah kita cuba tengok balik apa yang kita ada. Sebab kadang-kadang kita ni semangat, bagus semangat, tapi semangat tanpa ilmu kadang-kadang tak jadi apa-apa. Bagus bersemangat kan, duk pergi demonstrasi sembahyang Zuhur tak pergi, tu marah kan, dia demonstrasi hidup kan, hancur Yahudi lah, sembahyang Zuhur dah. Itu kita tak nak tu. Kita nak supaya perjuangan ini atas asasnya betul, bagus. Ada orang jawab sekurang-kurangnya dia keluar juga ustaz. Betul. Tapi takkanlah kita nak ambil yang paling asas je. Tak ada orang nak beli kereta yang paling asas. Semua nak full spec, isn't it? Kan tuan-tuan nak beli kereta yang masih pakai lagi kan? Walaupun ada orang sebut bagus ada kita Azia Rahmah kan, Azia Rahmah dengan radio tak ada apa, orang tak nak. So kalau kenderaan pun kita nak yang complete full package dengan pelbagai aksesori yang kita tambah, begitu juga iman kita, takkan sampai bila nak sampai at that point relax je. So itu yang pertama. Baik, tuan-tuan, dalam ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, apa dia? Mereka ini akan lakukan ifsad, kerosakan, bahkan 2 kali. Dan mereka ini juga terkenal sebagai golongan yang bersifat angkuh dan juga bersifat sombong. Dan pada ayat yang kelima, Allah Ta'ala menyebut, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ulah. Apa kata Allah? Bila sampai sahaja masa yang dijanjikan. Untuk apa? Untuk balas kejahatan yang mereka buat kali yang pertama. Dari kali yang kedua itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang gagah dan yang amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, bunuh dan juga membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu suatu janji yang tetap akan berlaku. Baik, tuan-tuan, maknanya kesinambungan daripada kerosakan yang dibuat oleh Bani Israel ini, Allah Ta'ala janji apa? Allah Ta'ala akan janji untuk hantar al-ba'ath. Ba'ath apa? Allah Ta'ala akan hantar kehancuran kepada mereka.
Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala hantar kehancuran. Kenapa? Sebab mereka sendiri awal-awalnya sombong dan juga angkuh. Dan yang kedua, akibat keangkuhan dan kesombongan, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maka layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka. Cuma kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir, dalam bab belajar tafsir ni kadang-kadang kita kena rujuk pandangan ulama-ulama terdahulu dan juga pandangan ulama terkemudian. Baik tuan-tuan, kalimah ifsad dan juga kalimah al-ba'ats, kita sebut kalimah kehancuran, pembalasan. Ada dua kelompok. Satu kelompok ulama-ulama silam yang memberikan suatu penafsiran apa maksud sebenar sebagai al-ifsad dan juga al-ba'ats ini. Maka sebagai contoh, disebut antaranya, dia kata dalam ayat yang keempat surah Bani Israel ini jelas bahawa Allah Ta'ala memberitahu Bani Israel ini akan lakukan kerosakan di atas muka bumi. Maka mufassirin berbeza pendapat apa maksud kerosakan yang mereka buat. Antara pandangannya ialah mereka yang pertama, mereka halalkan perkara yang haram. Ini satu perkara yang mereka buat, dan saya juga suka sebut kadang-kadang kita pun buat juga. Betul tak? Ada benda-benda haram tapi kat kita halal. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini bunuh nabi-nabi mereka. Terkenal kan mereka bunuh Nabi Zakaria dan sebagainya. So kalau nabi-nabi pun mereka bunuh, apa nilai yang sekarang ini pada mereka? Baik. Ibnu Abbas sebagai contoh, tengah-tengah hari ini akademik sikit, tak apa kot. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandangan maksud ifsad yang mereka lakukan adalah mereka bunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Nanti balik carilah cerita. Ada yang mengatakan bahawasanya mereka bunuh Nabi Izayah. So ini berlaku tuan-tuan. Ada juga yang mengatakan ialah mereka ni bunuh Nabi Yahya alaihi salam. Maka Allah Taala sebut pasal kerosakan ini. Tuan-tuan, maka dalam keadaan ini tuan-tuan, yang penting kalau kita tengok ulama terdahulu berbeza pandangan. Yang penting apa? Allah Taala secara umum menunjukkan Bani Israel ini melakukan benda-benda yang mungkar, dan kemungkaran mereka tu melampau. Bunuh Nabi, apa lagi, dalam cerita mereka dengan Nabi Musa alaihi salam, mereka minta macam-macam. Tuan-tuan boleh bayangkan waktu mereka sesat di padang pasir, Allah Ta'ala turunkan hidangan daripada langit, al-manna was-salwa. They demand more than that. Jemu makan al-manna was-salwa, nak lain. Ni perangai setengah jemaah masjid, pisang tak ada buah lain. Saya suka sebut bab-bab ni sebab kadang-kadang kita ni dengan dia orang lebih kurang perangai kan. Betul tak? Sebab tu tak menang-menang. Tuan-tuan, contoh, mereka antara bangsa yang biadab terhadap Nabi mereka. Dalam kisah bila mana Nabi Musa janjikan pada mereka ardul muqaddasatil lati kataballahu lakum, mereka dijanjikan bumi yang diberkati, iaitu boleh masuk ke Baitul Maqdis. Tapi mereka masuk tak takut. Mereka kata apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Oi Musa, hang pi dengan Tuhan hang, pi perang dua je. Kami relax sini, tak nak buat apa-apa. Inna hahuna qa'idun, kami nak duduk relax ah. Ni perangai duduk relax saja, komplain banyak ni kita. Kena lagi sebiji. Oh, komplain masjid nombor 1, masjid gini, masjid gitu. Mesyuarat Agung tak tahu kan, komplain nombor 1, ambil gambar kan, paip masjid rosak, AJK buat apa? Cuba hampir kedai RM2 tu pergi beli kepala paip, sambung situ, sudah lah settle masalah. Tapi pangai ni so nampak tak tuan-tuan? Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, ada juga yang menyebut bahawasanya Bani Israel ini
mereka ini mengubah ajaran kitab Taurat, dan kita pun tahu apa yang berlaku terhadap mereka. Dan kalau kita lihat dalam penulisan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama silam, mereka menyebut antara bila mana Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan hantar, ulama dulu bincang panjang. Antaranya mereka sebut yang dihantar ialah, saya nak sebut nama pembayah ni, Sennacherib, raja kerajaan Assyria yang berada di lembah Mesopotamia. Nebuchadnezzar sebagai contoh. Ada yang mengatakan Titus yang Allah Ta'ala hantar untuk hancurkan mereka. Ada yang mengatakan Jalut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar untuk hancurkan mereka. Maka yang penting di sini, Allah Ta'ala hanya menyebutkan bahawasanya akan sampai suatu keadaan, suatu masa Allah will send somebody, ataupun Allah Ta'ala will send a group of people untuk apa? Untuk ajar kamu atas kebiadaban yang kamu buat. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan, kalau kita tengok, sebab tu kalau ulama-ulama sila, ulama-ulama terkini, antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi, almarhum Syekh Salih Fattah Khalidi, Dr. Ahmad Naufal, mereka memberikan suatu gambaran yang sangat menarik tentang ayat-ayat ini. Taib, antaranya mereka menyebut bahawasanya kerosakan yang mereka buat ialah bila mana mereka ini di Madinatul Munawwarah, mereka telah pun jadi orang yang mungkiri janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu peristiwa Bani Qainuqa, peristiwa Bani Quraizah, dan juga peristiwa Khaybar. Saya hanya sebut secara umum je. Nanti balik rumah cari sendiri. Duk tengok TikTok kerja je kan, cari sendiri. Bagi homework ni, cari apa yang berlaku di Bani Qainuqa, apa yang berlaku di Bani Nadir, Bani Quraizah, dan yang terakhir pada Khaybar. Ini pergi demonstrasi Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud, tak tahu apa benda sebut. Khaybar ni suatu ekspedisi terakhir yang Nabi SAW buat untuk halau totally semua orang Yahudi yang berada di Madinatul Munawwarah, sampai tak ada seorang pun. Dan dalam peristiwa Khaybar itu juga berlaku peristiwa Nabi di racun oleh seorang perempuan Yahudi. Sebab tu ada setengah ulama menyebut bahawasanya Yahudi juga membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi waktu nak makan disebut oleh kambing tu maklum pada dia aku diracun, tapi kesan racun tu tetap ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka dalam keadaan ini, tuan-tuan, mereka menyebut bahawasanya siapakah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar? Ibadan lana, ba'athna ibadan lana uli ba'sin syadidin. Okey, maka para mufassir menyebut ibadan lana ini tak lain tak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ini satu bentuk pentafsiran. Maka yang paling penting, tuan-tuan, kalau kita tengok pada hari ini Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala tetap akan hantar satu hambanya ataupun kalangan hamba-hambanya yang akan mengajar mereka ini. Sebab tu kita yang duduk di sini hari ini, kita mungkin kadang-kadang rasa kenapa Allah Ta'ala tak bagi mereka kemenangan percuma. Tuan-tuan, mudah disebut, there's nothing free in this life. Apatah lagi kita tidak sebaik generasi yang terdahulu. Kita ni semayang pun Allahu Akbar, angkat takbir tak tahu pergi mana dah kan. Saya kan angkat takbir time tu dah ingat semua kerja kan. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada kita, kebangkitan yang dilakukan oleh Allah, oleh umat Islam ini, sebab tu kalau kita tengok akan ada kebangkitan kali kedua ataupun janji Allah yang kedua untuk Bani Israel ini, tuan-tuan. Maka sebab itu kita tengok sejak tertubuhnya negara haram Israel, sebut negara haram Israel, bukan Israel semata-mata kan, kalau boleh ajar nak sebut pun tak salah, okay, tapi elok dan molek sebut negara haram Israel, sebab there's no such thing of state of Israel actually, dan mereka gunakan nama Nabi yang kita sayang itu. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan, kita tengok rakyat Palestin semenjak dulu lagi tak pernah duduk diam. Dan kalau kita tengok satu persatu, okay, Intifadah pertama 1987, Intifadah kedua berlaku pada tahun 2000.
Perang Gaza pertama berlaku tahun 2008. Peperangan Ka'asfin Ma'kul. Mereka gunakan kalimah Asfin Ma'kul. Kita bacakan surah Alam Tara kan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Asfin ma'kul ni makna daun-daun yang dimakan. Mereka memberikan nama sebab itulah yang bakal dihadapi oleh tentera-tentera Zionis. Seterusnya mereka juga gunakan nama Saiful Quds. Dan yang terakhir Tufan Al-Aqsa, ataupun orang Melayu bagi Taufan lah. Tufan ni kita terjemahkan sebagai flood. Dia bukan Taufan tu. Tufan ni asalnya flood. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok hashtag dalam bahasa Inggeris panggil Gaza flood kan. Tufan ini berlaku kalau kita tengok pada 7 Oktober. Ada orang yang kadang-kadang dia buat satu kesimpulan yang agak dangkal. Dia kata akibat mereka Hamas bangkit 7 Oktober, inilah yang terjadi. Saya tengok satu temu ramah Piers Morgan dengan seorang Yusuf Basuri daripada Mesir. Yusuf Basuri ni dia seorang pelawak. Tapi bila mana cara dia jawab betul juga. Dia kata kau dah jentik telinga aku, kau dah tumbuk aku 75 tahun. Hari ni aku baru bangun. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis pasal ribat. Pasal ribat ni tuan-tuan. Ribat ni apa? Ribat ini ialah dalam keadaan mana kita ini duduk mempertahankan apa yang ada. Maka sebab itu penduduk Gaza mereka tak lari sebab mereka mempertahankan suatu amalan jihad yang namanya ribat. Orang lain lama dah lari. Tapi adakah mereka lari? Mereka tak lari sebab mereka mengamalkan satu perkara yang Nabi SAW anjurkan kepada mereka, iaitu soal ribat ini. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang yang melaksanakan ribat ini tuan-tuan, maka sebab tu Nabi SAW sebut ribata yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Orang yang ribat, ribat ni maknanya duduk, mempertahankan negara dia dalam fiqhul jihad. Mungkin kat Malaysia tak sampai lagi subjek fiqhul jihad. Ada tuan-tuan, subjek fiqhul jihad, fiqh jihad. Ribat ni maknanya kita sampai ke peringkat duduk, biar orang nak buat apa pun, janji kita jangan keluar. Maka Nabi sebut ribatu yaumin wa lailah. Kita berjaga satu hari satu malam je, lebih baik pada puasa sebulan dan qiyam sepanjang sebulan tersebut. Nabi kata apa? Wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan jika dia mati akan terus diberikan kepadanya pahala amalan ribat yang dia lakukan. Wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fatan. Dan dia dikurniakan rezeki dan selamat pada azab kubur. Ini kehebatan orang yang ribat. Kita ni Allahu akbar, jagalah malam tengok bola, lepas tu subuh ke laut juga. Dan Nabi SAW sebut satu hadis yang spesifik pasal Ashkelon. Nanti balik Google Ashkelon, Nabi sebut Asqalan. Ashkelon ni terletak 21 km daripada Gaza. Ashkelon, bandar Ashkelon. Google ada, carilah, walaupun ke Google pun tak boleh guna dah. Carilah dulu, kita ada Encyclopedia Britannica kan, boleh cari. Saya ingat zaman-zaman kecil tu sekolah dulu Encyclopedia Britannica lah. Saya punya search engine dululah. Dan ni orang tak tahu dah, Encyclopedia Britannica pun tak jumpa mana dah. Baik, Nabi SAW sebut pasal ini dalam satu hadis, fa'alaikum bil jihad wa inna afdala jihadakum ribat. Nabi kata wajib ke atas kita ni jihad, berjuang, dan sebaik-baik jihad kalian adalah ribat. Dan Nabi sebut wa anna afdalu ribatakum asqalan. Dan ribat yang terbaik adalah ribat yang berada di Asqalan. Sebab tu kalau kita tengok, mereka ini takkan pernah nak tinggalkan tempat mereka walaupun seinci. Sebab tu ada orang buat joke,
Who's the land owner? Land owner will never tinggalkan rumah mereka. Orang Palestin walaupun rumah dibom, mereka tetap duduk situ. Sebab apa? Itu tanah mereka. Tapi geng-geng itu bom sikit je lari letak bukan. Why? Sebab itu bukan tanah mereka. Dan keringat pun walaupun mereka berdakwa itu tanah mereka 4,000 tahun yang dulu saya sebut awal-awal, Bani Israel ialah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dan juga syarat utama untuk mereka mengesahkan mereka untuk layak duduk di situ. Selagi mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hilang kelayakan untuk menyatakan mereka layak duduk di situ. Sebab tu tuan-tuan, dalam apa sahaja isu yang berlaku, kita sebagai orang yang mungkin Allah Ta'ala izinkan duduk kat luar, satu perkara yang kita harus ingat, ianya ujian untuk semua. Ujian mereka sedemikian. Sebab apa? Mereka bayar harga yang mahal, tapi mereka dapat badil ataupun ganjaran yang hebat. Kita ni setakat duduk sini kan, duduk sila kejap lama sikit, itulah ikut jihad kita. Sekarang jihad saya lah kan, nak tahan mata dengan khutbah, itulah jihad kita pun. Sekadar jalan jauh sikit, parking hujung, tapi tiba-tiba kita nak syurga Allah. Allah Ta'ala sebut satu ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Tuan-tuan, kita rasa-rasa kita ni masuk syurga kot dengan amal kita kan. Tapi kita tak lagi diuji sebagaimana orang yang terdahulu. Ujian kita setakat inilah kot. Ini dia kot kemampuan iman kita hakikatnya. Sebab itu dalam keadaan-keadaan ini tuan-tuan, kita jangan buat ulasan-ulasan yang kadang-kadang boleh mencalarkan. Kita yang duduk jauh, kita mampu untuk buat apa saja, silakan. Doa, walaupun kita rasa doa tu means nothing, tapi kena ingat, doa silahul mukmin. Doa itu senjata paling ampuh orang-orang mukmin. Jangan kita anggap doa ni tak ada kesan. Doa akan ada kesan. Dan kita kena ingat, kehidupan yang Allah Ta'ala uji kita, ganjaran bukan semata-mata ganjaran duniawi, dah. Sebab kadang-kadang kita hanya melihat ganjaran dan kemenangan dari aspek dunia dan material. Sebab tu yang kadang-kadang kita rasa penat. Sedangkan ganjaran hakiki yang patut kita lihatlah ganjaran akhirat nanti. Betul nampak macam seolah-olah orang Gaza ni habis Allah Ta'ala tarik satu demi satu, tapi ganjaran mereka apa? Syahid insya-Allah. Kita tak sebutlah yang Yahudi Zionis tu, memang confirm lah kita. Mereka Allah Ta'ala uji dengan sabar, tak kala mana Allah Ta'ala uji. Kita baru parking jauh sikit dah marah kan, baru slipper hilang kat luar karang pun dah mengamuk, marah, mengerusi kena marah sebab slipper dia hilang. Padahal pengerusi tak salah pun. Tak tu je ujian. Beli nasi karang tiba-tiba termasin sikit. Sebab tu saya suka mengajak diri kita, dan sama saya, tuan-tuan sekalian, untuk lihat setiap yang Allah Ta'ala jadikan ini hakikatnya akan ada kebaikan. Tak pernah Allah Ta'ala lakukan kezaliman terhadap hamba-hamba dia. Nahi kabi nahi. Tak. Allah Ta'ala tetap akan berlaku adil seadil-adilnya kepada setiap hamba-Nya. Cuma bagaimana kita berinteraksi terhadap ujian Allah. Sebab tu kan Allah Ta'ala sebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal. Saya suka untuk menterjemahkan siapa yang paling baik reaksinya terhadap ujian Allah. What's next? Apa yang patut kita buat after that? Selepas itu duduk saja.
Sekadar pergi angkat tangan takbir, betul balik semayang fardu pun tak lengkap. Contoh. Sekadar kita boykot tapi rokok duduk kat tangan lagi. Tuan-tuan boykot FMB kan, tapi rokok duduk. Serupa lah, lagi teruk. Hak tu confirm haram lah. Menipu. Perangai menipu. Last 3 minit. Saya ambil satu contoh menipu lah. Yahudi menipu, kita pun menipu kak. Ni berapa ramai kita ni beli nasi pun menipu. Nasi campur, berapa ramai hak menipu. Seludup udang 3 ekor bawah telur. Saya cakap benda simple je kan. Berapa ramai hak buat? Ambil gulai kawah. Gulai kawah Kelantan ke, gulai kawah Kedah kan. Ambil ke. Dia bila kakak datang tulis kan berapa makan, saya ambil kuah je bang. Padahal segala isi kau ambil. Maka kita pun menipu supaya Yahudi juga. Ubah sikap, ubah kelakuan. Sebab Allah Ta'ala masih bagi kita peluang, masih ada hayat. Jangan sampai nanti tak kala mereka mati dalam keadaan mereka berjumpa syahid, tapi kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada kita. Wal'iyadhu billahi bin dhalik. Hari Jumaat ni kita pastikan banyak kita doakan kepada mereka. Kita doakan juga untuk kita, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan kita bertemu Allah dalam keadaan kita nanti mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala rida kepada kita. Yang berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.